Seni silat pukul dan memang merupakan satu seni silat yang juga dikatakan sebagai seni warisan dan turun-temurun. Seni ini merupakan seni yang agak berbahaya juga kerana sekali kunci dikatakan boleh mematahkan sendi dan ia merupakan satu seni silat yang mungkin kurang popular di kalangan penggiat seni silat ini. Setuju sangat kerana kalau kita lihat dari segi sejarah ni memang panjang tetapi dalam masa yang sama juga bagi mereka yang betul-betul menguasainya, kita nak tanya kepada mereka sendiri dari segi adakah ia masih lagi terus dipelihara sampai sekarang, bagaimana dari segi kecenderungan dan juga minat anak-anak muda itu sendiri dan bagaimana agaknya mendepani cabaran global. Ya, jadi kita akan berbicara dengan lebih lanjut tentang warisan dan budaya silat aliran buah pukul mendepani cabaran global bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita. Ya, kita akan bersama dengan mereka sebentar lagi dan sebenarnya mereka sudah pun berada di sini. Silakan kepada dua tetamu kita yang telah pun bersedia untuk memberikan kita sedikit perincian tentang apakah sebenarnya seni silat aliran buah pukul. Profesor Adjang Datuk Kapten Jaafar bin Lamri, pengerusi Sekretariat Silat Aliran Buah Pukul dan juga Encik Muhammad Khairul Anwar Ahmad, Ketua Biro Pelapis Sekretariat Silat Aliran Buah Pukul. Ya, ataupun singkatannya SIAP. Ya, SIAP sedia pastinya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, baik, dan pertama sekali kita ingin melihat seperti mana persoalan yang Hani bangkitkan tadi, bagaimana agaknya silat buah pukul itu sendiri sebenarnya masih lagi terus menjadi minat dan juga kecenderungan dalam kalangan masyarakat kita. Silakan. Terima kasih Hani, Terence. Selamat pagi semua. Terima kasih jemput kami di sini. Sebelum saya masuk ke bagaimana kita mendepani cabaran ni, saya bagi sedikit sejarah tentang silat aliran buah pukul. Jadi silat aliran buah pukul ni dibawa ke tanah Melayu ni 1897 lama oleh Syekh Abdul Rahman Yunan. Jadi dia sebenarnya dititahkan oleh Sultan Johor. Masa itu Syekh Ibrahim Duri Aman Mulia Sultan Ibrahim. Masa itu jadi Sultan menitahkan dua orang kanan dia, Awang Daik dan juga Pak Long Mat Yassin untuk belajar dengan Syekh Abdul Rahman Yunan. Sebab Syekh Abdul Rahman Yunan ni sangat famous masa tu. Dan dia terkenal masa tu kalau setakat 8 orang tu dia boleh pukul macam tu je. Jadi kerana kehebatan dia, tuanku suruh dua orang kanan dia ni, Awang Daik dan juga Pak Long Mat Yassin untuk belajar. Mula-mula test dulu. Test dulu. Test dulu. Cuba dulu. Zaman dulu mesti kena test dulu. Tapi bila test pun nampaknya dua-dua orang kanan ni pun tak boleh nak mengalahkan Syekh Abdul Rahman. Jadi dia pun belajar dengan Syekh Yunan. Dan pada tahun 1897, kedua mereka ni ditauliahkan boleh mengajar buah pukul. Dan dua-dua mereka ni sebenarnya orang yang penting di Mersing. Seorang daripadanya, Awang Daik, adalah Commissioner of Land. Kalau sekarang ni DO lah. Dan seorang lagi ketua polis daerah Mersing. Jadi dia orang utama di Mersing tu. Diarah oleh tuanku, bila mereka berpindah di Mersing, menyebarkan buah pukul Mersing ni. Tapi sebelum tu sebenarnya buah pukul Mersing diajar di istana kepada askar-askar timbalan setia, tuanku semua tu. Jadi lepas tu dia benarkan, diizinkan di Mersing untuk mengembangkan. Di situlah Awang Daik dan Pak Long Mat Yassin mengembangkan buah pukul ini kepada generasi seterusnya sampailah ke masa kini. Jadi hari ini kita alhamdulillah kita dapat berpeluang bertemu dengan semua pengamal-pengamal buah pukul, guru-guru buah pukul, dan siap yang kita gerakkan ni adalah untuk memastikan, sebab kita dah 123 tahun ni semenjak 1897. Jadi kita semua ni nak memastikan, kita bersama-sama memastikan warisan ni berterusan lagi sekurang-kurangnya 100 tahun lagi. Ya, jadi itu kita harapkan. Ya, itulah harapan kita. Kan itulah persoalan kita tadi, bahawasanya dalam kalangan anak muda itu sendiri bagaimana? Jadi satu tentang buah pukul ini, kerahsiaan dia sangat tinggi. Jadi sebab itu kalau kita tengok di khalayak ramai jarang nampak buah pukul dipertunjukkan. Hari ini keistimewaan lah. Selalunya buah pukul tak dipertunjukkan. Apatah lagi kalau buah-buah dia lah. Semua rahsia, banyak rahsia. Tetapi untuk mendepani keadaan sekarang ni, kita tidak boleh terlalu berahsia. Kalau tidak, dia akan pupus. Jadi sebab itulah sekarang ini kita
dalam sekretariat siap ini dan semua perguruan buah pokok kita bersatu, kita nak kembangkan, kadang kalau boleh kita nak anak-anak muda kita belajar warisan ini. Sebab warisan ni dia sangat penting. Dia 3 dalam 1. Satu, dia adalah bela diri. Okey. 2, dia adalah jati diri. Dan 3 adalah untuk kesihatan. Jadi orang-orang sekarang ni anak muda dia suka ekstrim kan. Ini kira sukan ekstrim. Sebab dia close combat fighting. Dan dia tangan kosong. Dan dia mempunyai mentaliti yang sangat tinggi untuk mempelajari dia. Sebab apa, dia pergerakan yang menyeluruh. Maknanya di dalam pergerakan tu kita ada 2 permainan, dia kata. Permainan anggota ataupun permainan gerak. Maknanya saya kena baca gerak awak dan anggota awak. Jadi you have to be far ahead and advance. Strategic thinking. Dan bila orang pukul kita, kita dah siap dah untuk apa tindak. Jadi kita gunakan semua ni, keunikan ini untuk menarik orang anak muda. Jadi kita gunakan teknologi sekarang lah. Jadi kita gunakan IT, kan? Kita gunakan video, digital dan sebagainya. Untuk mengembangkan, menyampaikan ilmu-ilmu pukul ni kepada anak-anak muda. Dan Alhamdulillah sekarang ni ada antara perguruan-perguruan kita yang even bawa anak-anak murid masuk F3. Jadi kita kenalkan sampai situ. Dan juga dalam sukan olahraga, memang ahli-ahli kita pun banyak ke depan sekarang. Jadi kita tidak lagi di belakang, jadi kita akan ke depan. Sebab apa? Supaya kita dapat mendepani cabaran dan sampai 100 tahun lagi. Jadi kita harap anak-anak muda yang dengar hari ini, jom join us. Because ini adalah satu seni warisan yang mendempani cabaran dan abad 21 dan seterusnya. Kita dah buktikan 123 tahun kita sampai ke sini. Dan insya-Allah dengan adanya ilmu ni, dia bukan saja macam saya tadi ilmu pertahanan diri, tapi dia wholesome semua sekali. Semua aspek. Tadi bela diri, jati diri dan juga kesihatan. Yang paling penting kalau orang lama cakap, kalau tahu jurus-jurus kan, maknanya senjata tanpa senjata semua boleh mahir. Semua boleh mahir. Kalau kita lihat sekarang ini dalam dunia seni bela diri yang popular adalah MMA. Yang anak-anak muda semua nak tengok kerana dia menggabungkan pelbagai unsur. Ada yang kunci, ada yang pakai tangan sahaja dan ia adalah satu seni yang ala-ala Bruce Lee lah gitu. Dia ada gabungan pelbagai elemen. Bagaimana cabaran ini didepani oleh seni warisan seperti silat yang turun-temurun kekal sama dan bentuknya juga sama. Dan mungkin ini dilihat sebagai warisan, tetapi untuk anak-anak muda mungkin dia agak sukar sikit untuk bergerak ke arah seni silat. Pendapat Encik Khairul? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara. Saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Khairul Anwar bin Ahmad selaku guru utama Pertubuhan Seni Silat Liang Halilintar Cendering Kuala Terengganu. Seperti mana yang Datuk bagi tahu tadi pasal F3, saya telah melaksanakan benda itu, perkara itu telah menarik minat remaja pada zaman kini untuk menyertai program-program seperti MMA, F3 itu kan. InsyaAllah kita akan sampai ke tahap MMA. Kita akan bawa anak-anak muda sekarang. Jadi dengan menggunakan seni silat, kita akan melihat mereka bertanding ataupun kita akan melihat bagaimana seni ini boleh digunakan untuk mematahkan lawan yang daripada jurusan lain ataupun daripada disiplin seni yang lain, dan bagaimana ia boleh ditandingi oleh seni silat yang juga merupakan seni warisan. Jadi pergerakan yang sama, cara-cara yang sama namun dapat digunakan dan terus dikembangkan untuk arus moden ini. Tak cukup dengan cabaran anak muda, datang pula cabaran COVID. Macam mana agaknya mereka-mereka yang berkecimpung di dalam bidang seni silat ini dapat mendepani isu-isu COVID, kerana kita tidak boleh lagi berada dalam keadaan yang terlalu rapat, keterbatasan ruang dan juga SOP-SOP-nya. Bagaimana Datuk? Dan juga betul, akibat COVID ni, jadi gelanggang kita tidak dapat beroperasi. Kita gunakan media sekarang ni supaya memberi arahan kepada ahli-ahli kita untuk berlatih di rumah.
kan, berlatih di rumah. Dan di dalam buah pukul ni yang bagusnya, kita ada lian. Lian pun, buah pukul ni pun dikenali sebagai lian. Ya, lian. Ya. Lian ini maknanya latihan bertubi-tubi. Dan kita ada jurus dan kita ada pukul. Jadi kalau kita tengok dalam masyarakat yang lain pun, dengan secara sendiri dia boleh membuat lian dan jurus seperti sebenarnya dia berlawan dengan orang lain. Jadi di sinilah ahli-ahli kita di rumah pun, walaupun dia seorang, dia akan boleh membuat latihan dan dirujuk oleh cikgu-cikgu. Jadi bila dia buat lian, dia akan upload dan kita akan komen. Okey, ini tak betul, ini kena tu and all that. Kan? Sedang kita juga ada gelanggang di London dan Sweden. Jadi buat masa ni, untuk grading, untuk grading student di London, for example, guru kita tak boleh pergi ke London untuk tu. Jadi dia kena buat lian di sana dan dia kena buat pukul dia, jurus dia di sana, hantar kemari, cikgu sini akan analyse. Tengok, okey, lulus ke tidak. Kalau tidak lulus, kita akan beritahu kena perbaiki yang ni. Jadi baru diluluskan. Jadi kita lagi satu, kita sebarkan kepada ahli-ahli kita. Salah satu nak melawan COVID ni, kenalah badan yang sihat. Betul. Mental yang sihat, disiplin yang tinggi. Oh, itu penting. Disiplin yang tinggi. Jadi kita anak-anak berpukul lian semua ni dan juga sila-sila lain, sebenarnya kita semua dibai'ah, diikat janji dengan perjanjian, kalau buat pukul perjanjian 28. Di situ maknanya kita mesti berdisiplin, kita mesti mengikut norma-norma kemanusiaan yang baik. Sebagai seorang Islam, kita mesti beriman, bertakwa dan sebagainya. Menghormati ibu bapa, menghormati pemerintah dan sebagainya. Jadi dalam 28 syarat ni, ahli-ahli telah didisiplinkan. Jadi di sini, kalau dalam masa COVID-19 ni, ahli-ahli kita tidak sukalah. Sebab apa? Mereka dah berdisiplin. And then mereka, kalau tak berlatih sehari itu pun rasa badan tak sedap. Yang kata bukan kata yang muda, yang tua ni pun sama. Yang tua ni pun duduk berlatih. Jadi kita sebagai yang tua ni, selalunya kita akan buat also video dan kita upload untuk bakar semangat muda-muda. Kalau saya umur katakan 50 tahun, 60 tahun masih lagi boleh bersilat, berlian, main, apa lagi anak muda. Jadi alhamdulillah lah, kita telah berjaya. Kita telah berjaya membakar semangat. Betul. Sebab tu kalau kita tengok Khairul bawa anak-anak muda datang. Kalau kita tengok hari ini pun adalah mix. Muda, tua, budak sekolah kita tak bawa lah sebagainya. Tapi kita dah ada generasi yang ramai kan, yang meminati. Tapi walaupun kita dalam kelompok yang tidak majoriti, maknanya ramai kan, tapi kita dalam kelompok yang niche. Jadi pada kita, siapa yang belajar buku ni adalah niche lah. Dia niche. Jadi itulah yang kita lakukan untuk mendepani lah cabaran ni. Baik. Dan kalau kita nak menarik anak muda, mana selalunya mereka akan merujuk kepada laman sosial, tengok YouTube dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawasanya kalau di dalam YouTube tu dia ajar, ditunjuk yang asas-asas je. Dia tak tunjuk yang mendalam, lagi dalam. Jadi perlu untuk mempelajari dengan guru, kena berguru. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita nak menarik anak-anak muda ini cabaran global, menarik anak muda yang bukan setakat macam hanya untuk berlagak semata-mata. Sebab anak muda kita ni kan darah muda, tapi adalah dari segi jati diri tu yang sebenarnya yang perlu ditanam apabila kita nak mempelajari seni ni. Seni bela diri dah. Sebenarnya kita nak menarik anak-anak muda ni amat sukar sebenarnya, tapi kita ada cara yang tersendiri untuk menarik dia orang ni supaya lebih meminati seni bela diri yang ada masa sekarang. Sama ada ilmu persilatan ataupun buah pukul. Daripada segi buah pukul, kita menarik hati mereka, kita akan berkawan dengan dia, kita akan rapat dia dulu dengan dia. Supaya dia orang ni lebih minat cenderung kepada ilmu persilatan. Kita akan cari idea-idea macam mana ini dia orang ni memperdekatkan dengan tentang ilmu sel berdiri ni. Seperti kita membuat program-program ziarah gelanggang, berjumpa dengan guru yang lama.
Ini adalah satu peluang bagi dia orang untuk mendekati guru-guru yang masih ada zaman sekarang. Inilah waktunya nak ambil ilmu sebab banyak lagi rahsia yang guru-guru kita pegang ni. Betul. Jadi kalau tadi Datuk ada sebutkan tentang bagaimana cara kita gunakan video dan IT dan sebagainya untuk mendekati anak-anak muda. Untuk para penonton yang sedang menyaksikan siaran ini yang mungkin terpanggil untuk belajar ataupun mendekatkan diri, adakah ada laman Facebook, Instagram dan sebagainya untuk mereka mendekati seni silat buah pukul ni? Kadang-kadang kita kena tackle dia orang ni seperti yang telah kita join perlawanan kejohanan F3 baru-baru ni. Kita upload dalam video seperti FB apa semua dalam media sosial ni. Yang kita telah buat seperti kita telah memasuki kejohanan baru ni tu F3 tu. Jadi dia orang tengok sebenarnya persilatan ni dia kata macam seolah-olah macam tak ada perlawanan macam yang inilah. Jadi kita yang pertengahkan benda ni. Jadi perlu ada sebenarnya aktiviti-aktiviti seperti begini. Cuma sekarang kekangan kita adalah COVID-19. Tapi walaupun pastinya ada banyak yang akan dibuat. Nak jawab Terence cakap tadi bagaimana nak dapatkan info lanjut. Ya. Pergi ke mana-mana laman sosial, Google apa tu, cuma tap situ buah pukul. Buah pukul. Buah pukul Mersing. Jadi semua laman-laman buah pukul Mersing akan keluar. Okey. Satu lagi cabaran yang paling besar pada kita sebenarnya untuk melahirkan guru-guru muda. Itu cabaran. Tapi sebab apa belajar buah pukul ni akan makan masa panjang. Untuk tamat pun kalau zaman dulu belajar daripada muda, dah tua pun tak jadi guru. Kan? Jadi sekarang ni kita telah melahirkan guru-guru muda. Alhamdulillah. Kita telah melahirkan guru-guru muda dan kita akan kedepankan dia. Jadi kalau pergi ke Facebook kita nanti akan tengok siapa guru-guru muda. Umur 25 tahun, 26 tahun sudah bertaraf guru muda. Betul. Terima kasih Profesor, terima kasih Karo kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan dari seni silat kita ke POS.